Okay. So ni soalan. Lepas tu yang ini nota. Nota ni saya rasa awak dapat tak? Ada saya bagi ke? Pasal garam ni. Ada. Okay. So layan nota ni sehelai je ke? So, ya ada bersama senang kita nak rujuk selalu. Okay. Saya merujuk kepada soalan ni. Ni soalan tahun 2015 . Persamaan menunjukkan tindak balas antara zinc dan asid X, dan asid X adalah asid monoprotik. So kalau kita belajar asid monoprotik, asid yang ada satu ion hidrogen sahaja. Okey, asid monoprotik ni iaitu asid yang ada satu ion hidrogen sahaja. Antaranya ialah HCl, asid nitrik dan juga asid etanoik. Tapi dua ni adalah asid kuat. Okey, ini adalah asid lemah. Okey, jadi umumnya dia kata logam zinc bertindak balas dengan asid X menghasilkan garam Y dan gas hidrogen. Memang kalau logam bertindak balas dengan asid ni hasil dia garam dan gas hidrogen. Jadi berdasarkan persamaan itu dia kata cadangkan asid X dan kenal pasti garam Y. Jadi biasa kat sini kita guna asid kuat lah. Mudahnya asid kuat. Jadi kita boleh cadang salah satu. Jadi asid X yang kita nak cadang kat sini adalah, kat sini kita boleh tulis nama sebab cadangkan. Maksudnya dia bukan minta formula. So saya tak galakkan lah awak tulis formula, takut salah. Okey, tulis nama asid hidroklorik ataupun boleh juga asid nitrik. Jadi kenal pasti garam Y. So bergantung pada asid yang kita berilah. Kalau asid di sini HCl, maka akan dapat di sini zinc klorida. Kalau kita guna asid nitrik, so di sini akan dapat zinc nitrat kan. Jadi garam Y. Kalau HCl, kita bagi nama lah zinc klorida. Kalau kita jawab asid nitrik, maka garam kita adalah zinc nitrat. Okey, daripada jawapan anda, tulis persamaan kimia. Jadi persamaan kimia kita ambil balik lah. Zn tambah HCl. So akan dapat ZnCl2 tambah H2 dan balance 2. Okey, ataupun kalau kita guna asid nitrik, Zn tambah asid nitrik zinc nitrat tambah hidrogen. So balance. Salah satu Okey. Lagi soalan yang boleh follow saya? Boleh. Okey. So kalau ada pertanyaan boleh terus tanya Okey, catat alih memberitahu kita kat sini garam, zinc sulfat, zinc klorida ataupun zinc nitrat jika dicampur dengan larutan R akan menghasilkan zinc karbonat. So kat sini kalau tengok di sini kita kena tahulah larut atau tak larut. So garam di sini zinc sulfat, zinc klorida, zinc nitrat ni adalah sejenis garam larut lah garam sulfat, garam klorida, garam nitrat. Sebab kita kan apa? Semua garam sulfat larut kecuali bacap kan. Barium sulfat, kalsium sulfat, pelambung sulfat ni tak larut. Semua garam klorida larut kecuali PAH kan. PAH. Iaitu PB, AG, HG Pelambung klorida, argentum klorida, mercury klorida. Tapi zinc nitrat semuanya larut.
Okey. Jadi kalau larut, so solution R. Bila disebut solution R, larutan R bermaksud ini pun garam larut. Jadi kita ada tindak balas pemendakan, iaitu cara nak hasilkan pemendakan garam tak larut ni mesti larut dan larut, maka kita akan dapat garam tak larut tambah dengan larut. Okey, jadi zinc karbonat ni tidak larut. Kan semua garam karbonat tidak larut kecuali anak kan. Semua garam karbonat tidak larut kecuali anak. Anak ni ialah amonium. Amonium karbonat, NH42CO3, natrium karbonat, Na2CO3 dan kalium karbonat. So anak ni kat mana-mana mesti larut. Okey, jadi catat alih dia tindak balas satu, larut dan larut, hasilnya tidak larut dan larut lah. Lepas tu tindak balas 2, zinc karbonat dengan asid W, terhasilnya garam sulfat. Jadi kat sini kalau awak tengok, bukan zinc sulfat, garam zinc. Okey, jadi tengok soalan dia. Ketiga-tiga garam zinc karbonat, zinc klorida dan zinc nitrat dalam darjah 9 ditukarkan kepada zinc karbonat ni melalui tindak balas 1. Kemudian zinc karbonat bertindak balas dengan asid W membentuk satu garam zinc melalui tindak balas 2. Okey, jadi dengan memilih satu daripada 3 garam di darjah 9, pilih satu, cadangkan larutan R untuk menyediakan zinc karbonat. Jadi kita nak karbonat. Sekarang ni dalam ni tak ada senarai karbonat. Yang ada adalah untuk mewakili zinc. Maksudnya solution R ni mestilah ada karbonat. Okey, siapa boleh cadangkan kat saya apa solution R ni? Siapa boleh cadangkan? Apa solution R? Untuk dapatkan garam yang belakangnya adalah karbonat. Boleh takat tak lagi soalan dia ni? Maksudnya kalau kita pilih satu yang ini. Maksud zinc klorida tambah apa yang ada karbonat, hasilnya zinc karbonat dan sejenis garam lagi. Okey, siapa boleh cadangkan kat saya apa kat sini? Dengan syarat mesti larut dan larut. Garam apa yang semua larut kepala depan dia? Anak. Anak ni saya beritahu. Semua yang larut adalah anak. Anak ni dalam apa keadaan sekalipun dia akan larut. Jadi cadangan kita kat sini apa dia? Sebagai solution R. Ni. Amonium. Apa dia? Tak dengar. Amonium. Amonium. Salah satulah. Amonium karbonat pun boleh. NH4 kurungan 2. Ataupun natrium karbonat. Ataupun kalium karbonat. So mana-mana daripada 3 ni. Dengan syarat ada karbonat. Kenapa ada karbonat? Sebab kita nak dapatkan garam karbonat. Maksudnya zinc ni mari daripada mana? Zinc ni mari daripada ini. So yang belakang ni mestilah mari daripada satu garam yang lain. Boleh faham tak? Boleh. Okey.
Jadi sekarang ni cadangkan larutan art, kebiasaan lah. Jarang orang cadangkan amonium karbonat ni sebab amonium karbonat ni macam susah sikit nak tulis. Dan biasa ramai orang salah tulis formula amonium ni, dia tukar dengan amonia. So kebiasaan yang pelajar guna adalah natrium karbonat dan kalium karbonat. Lagi mudah lah maksudnya. Okey, jadi kita jawab soalan. Cadangkan larutan art. Okey, so larutan art, larutan natrium karbonat ataupun kalium karbonat. Okey, tulis persamaan kimia yang terlibat. Okey, dia nak persamaan kimia. Kalau kita ambil zinc klorida lah. Kalau awak nak pilih zinc sulfat. So, sebab dia suruh pilih salah satu ke? Okey, jadi terpulang pada kita nak pilih zinc apa? Hak dia bagi 3 tadi. So, awak kena baca soalan ni dengan teliti lah. Okey, katalah kita pilih zinc klorida, maka persamaan kimia kita zinc klorida tambah natrium karbonat, so akan dapat zinc karbonat dan satu garam lagi adalah natrium klorida. So kalau kita tengok persamaan kita ni, okey, ini larut, ini tak larut, ini larut. So mematuhilah apa yang saya nyata tadi kat atas ni. Ni adalah tindak balas pemendakan ataupun tindak balas penguraian ganda 2. Selain daripada tindak balas pemendakan, nama lain dia tindak balas penguraian ganda 2. Okey, jadi markah dia, pembahagian markah kat sini. So, ini satu markah. Okey, persamaan kimia ni dua markah. Jadi, markah dia 8. Bermaksud masih ada 5 markah tak? Masih ada 5 markah. Dan soalan seterusnya, huraikan eksperimen makmal untuk menyediakan zinc karbonat. Maksudnya eksperimen ni merujuk kepada eksperimen menghasilkan garam tak larut. Okey, so kita tengok nota kita. Okey, yang ini eksperimen penghasilan garam tak larut. Okey. Jadi sekarang ni kalau tengok ada berapa step dia punya kaedah. Kita ada larutan zinc klorida. Maka awak tukarlah. Dia mestilah guna kaedah dia. Mesti ada kata kerja, perbuatan. Apa yang saya bolkan kat sini maksudnya wajib disebutlah. Sukat dan tuang 50 cm padu. Okey, isi padu 1.0 mol per dm padu. Kepekatan. Mesti disebut. So 1.0 tu standard Larutan. So kita guna tadi zinc klorida. Jadi dalam kita punya ni tukarlah zinc klorida ke dalam bika. Okey, kita ada satu lagi larutan natrium karbonat. Kita guna isi padu yang sama, kepekatan yang sama. Okey, natrium karbonat ke dalam bika, tercampurkan dan kacau. Jadi yang mana saya bolkan maksudnya kata kerja yang wajib ada. Kalau awak tak sebut maksudnya hilanglah markah kat situ. Okey, selepas kita kacau, kita akan dapat mendakan, maka seterusnya kita turaskan campuran menggunakan kertas turas dan corong turas. Mesti bilas dengan air suling, nak buang segala saki-baki kotoran dan keringkan. Jadi ini yang kata, yang ni dia tak ada panaskan Yang ni tidur bawah katil terus. Singkatan TBK, tidur bawah katil. Kalau yang garam larut ni, Papa suka tidur bawah katil. Ni budak-budak punya kerja ni. Papa suka tidur bawah katil. Panaskan, sejukkan, turas, bilas dan keringkan. Maksudnya 3 terakhir prosedur garam larut ataupun garam tak larut adalah sama. Turaskan, bilas dan keringkan. Okey, jadi kena menghuraikan prosedur tadi, hak dia minta tadi sebanyak 6 poin ni.
Walaupun markah dia 5, tapi mesti complete kita punya prosedur. Okey, saya harap pelajar boleh tulis balik jawapan untuk menghuraikan eksperimen ni supaya awak nampak macam mana jawapan bahagian C. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, saya mengharap sangatlah awak buat, bukan sekadar tengok apa yang saya bincang malam ni. Maksudnya awak kena tulis balik, buat di kertas ataupun di buku untuk soalan esei ni supaya kita boleh skor markah yang lebih baik untuk esei. Okey, lepas tu dia kata soalan nombor 2, cadangkan asid W untuk menyediakan salah satu daripada 3 garam zinc di darjah 9. Maksudnya kita nak sediakan garam zinc di sini sama ada zinc sulfat ataupun zinc klorida ataupun zinc nitrat. Okey, jadi kalau sebut asid, bahan itu asid, mestilah garam itu adalah garam larut. Sebab bahan utama untuk menghasilkan garam larut mestilah asid. Jadi kalau awak nak hasilkan zinc sulfat, maka asid apa yang perlu kita guna? Asid apa? Sulfurik. Kalau kita nak menghasilkan zinc sulfat, maka asid kita mestilah asid sulfurik. Okey, kalau kita nak hasilkan zinc klorida, asid apa kita kena guna? Hidroklorid. Okey, asid hidroklorid. Dan satu lagi, zinc nitrat. Asid apa yang kita kena guna? Asid? Nitrit. Okey, asid nitrik. Okey, H2SO4, HCl dan HNO3. Jadi, kita cadangkanlah. Jadi, salah satulah maksudnya. Kalau awak nak ni, cadangkan yang ini. Kalau nak zinc klorida, cadangkan asid ni. Jadi, pilihan So, double stroke. Okey, lepas tu dia kata tulis persamaan kimia yang terlibat. Maksudnya, kita akan tulis zinc tambah, kita balik semula pada atas ni, zinc karbonat. Sebab bahan ini, kalau tengok reaction 2 ni, dia guna zinc karbonat tambah asid. Zinc karbonat tambah asid. Jadi, persamaan kimia kita, zinc karbonat. Okey. Zinc karbonat tambah H2SO4. So, akan dapat zinc sulfat. Bila ada karbonat, mesti ada gas apa? Karbonat bebas gas apa? Gas apa, Zin? Karbon dioksida. Mesti karbon dioksida dan air. Yang ini selalu pelajar salah ni, dia buat hidrogen carbonate. Dia akan rilis sebagai karbon dioksida. So, tak ada balance. Tapi kalau awak guna yang kedua ni, zinc karbonat tambah HCl. So, di sini akan dapat zinc klorida tambah karbon dioksida dan air. So, kat sini ada balance. Dua. Okey, seterusnya kalau kita guna zinc karbonat dengan asid nitrik, so akan dapat garam, zinc nitrat, karbon dioksida dan air. So, nitrat pun kena balance 2. Jadi, salah satu. Okey, lagi. So, markah dia 8 juga mencadangkan nama 1 markah, persamaan kimia 2 markah. Maksudnya, huraikan eksperimen ini 5 markah. Menghuraikan eksperimen. So, kita kena tahu pembahagian markah bila kita jawab esei ni. Jadi, menghasilkan garam ni adalah garam larut. Jadi, garam larut yang menggunakan bahan utama di sini ialah garam karbonat. So, balik semula pada penyediaan garam. Kalau awak tengok kat sini, kalau garam itu garam anak, maka kena guna kaedah yang pertama. Tahu tak garam anak kan? Garam natrium, garam kalium ataupun garam amonium.
mesti guna asid dan alkali. Tapi selain daripada kaedah ini, ada 3 lagi tindak balas untuk menyediakan garam larut yang lain ni. Iaitu asid tambah logam, asid tambah oksida logam, asid tambah karbonat logam. Maksudnya kalau awak nak cari cara peniagaan garam, awak mesti balik kepada 4 kaedah ni. Cuma kena pasti anak ataupun bukan. Jadi kalau bukan anak, mestilah 3 pilihan ini sahaja untuk menyediakan garam terlarutkan tu. Jadi yang tadi diguna yang ini Yang ketiga ni asid tambah karbonat logam. Jadi asid mana-mana asid tadi kan kita nyatakan tadi. Lepas tu kaedah dia sama sahaja. Kalau kita asid wajib mesti ada isi padu dan kepekatan. Lepas tu menambah serbuk. Tadi kita guna zinc karbonat kan. Jadi kita tukarlah kat sini. Zinc karbonat ditambahkan sehingga berlebihan. Lepas tu kena kacau, kena turas. Kenapa dia turas? Dia nak menyingkirkan, jangan saling kumpulan 2 oksida pula, zinc karbonat lah. Menyingkirkan zinc karbonat yang berlebihan. Kenapa zinc karbonat itu diletak secara berlebihan? Sebab dia nak pastikan semua asid itu bertindak balas lengkap. Okey, selepas dia turas, jadi hasil turasan ini adalah garam. Garam dalam bentuk larutan. Jadi nak dapatkan sebagai pepejah, mestilah dipanaskan sehingga tepu. Barulah disejukkan. Yang ni yang pelajar duduk hafal. Papa suka tidur bawah katil. Saya pun tak tahu mari daripada mana. Okey, panaskan, sejukkan. Lepas tu turas, bilas dan keringkan. Jadi kalau tengok kat sini ada 9 step. Walaupun markah dia 5, kita kena bubuh belaka ni 9 step. Sebab kadang markah itu dia combine. Turas dan bilas. Satu markah macam tu. Okey? Boleh? Jadi kalau awak jawab soalan yang ini, maksudnya awak akan nampak dua-dua. Penyediaan garam tak larut dan penyediaan garam yang larut. Cuma bila kita tengok pelajar ni, bila dia tengok soalan ni macam tak ada gini, dia takut dah. Jadi tak ada apa pun sebenarnya. Baca word by words, garis apa yang dia nak. Tapi nak beritahu kat awak lah, setiap soalan tu mesti dah jumpa persamaan kimia. Sebab itulah penting supaya kita ni menulis persamaan kimia yang betul lah kan. Okey, itu satu. So, bolehlah awak buat di buku soalan esei. Okey. Teacher, Mhm. boleh tak teacher record meeting? Tak ingat. Awak tak ada rekod Awak Tak, bukan guna MOE ke? Awak guna MOE tak? saya ada je. Tak ingat ke apa tadi? Tak ada guna balik Tak apa je. Okey. Okey. Tapi sebenarnya nak beritahu kat awak, penyediaan garam ni awak kena faham sebenarnya. Kena faham macam mana kita penyediaan garam ni memang ini sahaja, 3 ni sahaja. Satu, kita kena tahu pengelasan dia larut ataupun tak larut. Okey, garam tak larut ni satu je kaedah dia. Maksudnya paling mudah lah. Mesti guna garam yang larut dan yang larut. Sebab kalau tengok gambar ni pun 2 larutan. Jadi kedua-dua mesti larutan garam larut, barulah kita akan dapat salah satu tu tak larut. Tapi tengoklah larutan apa yang perlu kita guna. Tapi bagi garam yang tak larut, kita kena berfikir 2-3 kali jugalah. Nak tengok garam tu garam apa. Kalau garam itu garam anak, mesti kaedah asid tambah alkali. Alkali ini sama ada natrium hidroksida, kalium hidroksida ataupun amonium hidroksida ni adalah amonia lah.
Jadi mesti guna kaedah penetralan ni. Tapi kalau selain daripada anak, maka awak kena buat pilihan antara 3 kaedah ini. Jadi logam ni, bukan semua logam kita boleh guna. Logam kita boleh guna logam yang reaktif lah. Bukan yang sangat reaktif tu, maksudnya reaktif daripada kuprum, hidrogen ni dia terletak antara zinc dengan ferrum kalau tak silap saya dalam siri kereaktifan. Jadi atas pada hidrogen boleh guna logam. Tapi logam kalium natrium tak boleh lah sebab kalium natrium ni duduk kat sini dah. Kan? Faham tak? Kenapa logam ni tak diguna kalium atau natrium? Betul tak lagi? Ini sebab garam kalium natrium kalau kita nak sedia mesti guna asid tambah alkali. Maka kat sini tak akan adalah kalium ataupun natrium. Okey, lepas tu oksida logam. So semua oksida logam kita boleh guna kecuali oksida logam kalium oksida dengan natrium oksida lah. Sebab dia dah sedia kat sini. Okey, karbonat logam, semua karbonat logam boleh guna. Okey, jadi tak ada kaedah lain adalah kalau nak menyediakan garam. Kalau garam larut, mesti utamanya asid lah. Walaupun awak tengok pilihan jawapan, terutamanya objektif tu, ada je bahan-bahan yang dicampur menghasilkan garam yang kita nak tu. Tapi kena balik pada main point dia, kalau garam larut, mesti guna asid. Okey. So, kita tengok sikit soalan atas tu, jumpa objektif tu. Pasal garam. Okey, contoh soalan kat sini soalan objektif ni. Okey, sekejap. Okey, penyediaan garam muka surat 100. Hmm, 145 Kita tengok satu soalan. Objektif ni, barium meal adalah garam barium sulfat. Bila kita sebut garam barium sulfat ni, adakah garam ni larut ke tak larut? Memang kita kena fikir selalu. Barium sulfat. Diberikan kepada pesakit yang mengalami sakit perut. Bahan manakah yang tidak boleh digunakan untuk menghasilkan garam ini? Jadi sekarang ni awak kena klasifikasikan dia larut ataupun tak larut. So, bahan barium sulfat larut ke tak larut? Tu. Larut. Kita ingat balik. Semua garam sulfat larut kecuali bacap. Okey, bacap tu apa? Barium sulfat, kalsium sulfat, plumbum sulfat. So, kan ni larut ke tak larut ni? Tak. Tidak larut lah. Jadi awak memang kena ingat lah. Tajuk garam ni memang kena banyak menghafal dan kena faham. Okey, jadi bila dia tak larut, kita kena faham garam yang tak larut ni kalau nak dihasilkan mesti guna larut tambah larut kan? Untuk menghasilkan barium sulfat. Maksudnya larutan yang pertama mesti ada barium. Barium apa? Dan larutan kedua mesti ada sulfat. Tapi sulfat apa kat depan? Okey, barium apa yang larut?
Macam main teka-teki lah pula. Nitrat. Nitrat boleh. Barium nitrat boleh. Barium apa lagi larut? Barium klorida larut juga kan. Tapi kalau kita yang buat sendiri, kalau tak ada pilihan jawapan, sasarlah kita letak nitrat. Sebab apa kita letak nitrat? Sebab semua garam nitrat tu larut. Nak menyelamatkan keadaan. Okey. Kalau yang depan semua larut tadi, saya beritahu apa dia? Kita nak letak apa kat depan? Amonium ke natrium ataupun kalium. Sebab kenapa kita pilih 3 ni? Sebab 3 ni confirm dia larut belaka. Okey, jadi mana pilihan kita? Barium hidroksida. Barium hidroksida memang tak larut dah. So B ni bukan. Barium karbonat memang tak larut. Tak boleh guna. So pilihan kita sama ada barium nitrat dengan kalium sulfat ataupun barium klorida dengan natrium sulfat. Boleh belaka ke? Boleh tak dua-dua tu? A dan D tu. Boleh tak? Ada dua jawapan ke ni? Ada dua jawapan tak? Macam betul. Dua-dua. Ada dua jawapan lah tu. Tak tahulah soalan ni orang typing error ke apa. Okey? Okey, lepas sulfat dan larutan plumbum 2 nitrat. Berapakah isi padu larutan natrium sulfat yang diperlukan untuk bertindak balas lengkap dengan 50 cm padu larutan plumbum 2 nitrat? Jadi, dia beri kat sini. Yang ni awak kena bina persamaan kimia. Pb NO3 2 tambah dengan natrium sulfat. Hasil dia PbSO4 tambah natrium nitrat. Okey, 2. Jadi, based on kepada soalan, dia kata plumbum 2 nitrat 50 cm padu kepekatan 1.0 mol dm negatif 3. Okey, lagi soalan tanya, berapakah isi padu natrium sulfat yang diperlukan? So, soalan tanya yang ini. Ini yang diberi. Okey, jadi jadual 3 step lah kena. Okey, PB. Kalau awak jawab soalan objektif, kalau nak berjadual bagai macam ni, memang ambil masa lah. Makan masa jadi tak ada nak jawab hal lain. Jadi langkah pertama, MW per 1000. 1/50 bagi 1000. So dapat berapa? 0.05 dah. Ya tak? Ya, betul-betul. Okey, lepas tu nisbah dia 1 kan? 1 nisbah 1, 0.05, 0.05. Jadi dia beri kat sini, dalam soalan ni dia beri kepekatan. So kita balik semula pada formula N sama dengan MW per 1000. Sebab soalan nak isi padu. Jadi masuk 0.05 sama dengan M1.5 W tak tahu bahagi 1000. So berapa W dia? Berapa tu beg W? 33.3. Okey, so ada kat sini. Jadi soalan ni dia tak beri persamaan kimia ke awak. Jadi kena bina sendiri. Kalau 33.3.
Ya tu soal ada jawapan dia kan, D tu kan. Jadi soalan nombor 11 ni pun 3 step juga. Dia dah beri persamaan kimia, so boleh cuba kira. Jawapan saya tak tahu sebab saya belum kira. Okey. Nanti awak boleh kira sebab persamaan kimia dah ada tu. Okey, soalan yang ke-12. Larutan asid tambah alkali. Bila kita tengok radas ni, kita boleh berfikir dah garam yang dia nak sedia adalah garam anak. Sebab asid tambah alkali. Okey, kaedah tu. Jadi bila garam anak, garam yang mana antara A, B, C, D? Mana anak? Tahu dah anak ni gapo? Bukan ada orang tak tahu. Saya dah sebut anak-anak. Mana jawapan dia? Sahlan ada tak? Sahlan ada tak sahlan? Ni anak natrium. So jawapan dia B lah. Kalau kepala depan ni anak sah-sah dia garam larut. Yang melainkan bukan kepala anak barulah kita tengok belakang tu nama apa. Untuk kena pasti garam tu larut ataupun tak larut. Okey, rajah yang ditunjukkan proses menyediakan apa ni? Tengok pelambun 2 nitrat dengan kalium iodida. Bila dia tambah ada mendakan dan dituras. So ini kaedah apa? Mana jawapan dia? Nombor 13. Lead to nitrate. Pelambun 2 nitrate. Garam nitrate. Larut. Kalium iodida. Garam kalium. Larut. So larut tambah larut. Kita akan dapat? Tak larut dan larut. Tak larut dan larut. Maksudnya ni adalah tindak balas pemendakan. Ataupun tindak balas penguraian ganda 2. Jadi penyediaan garam tak terlarutkan. Ini penyediaan garam bukan penulinan. Dia penulinan ni dia ambil garam tu dia basuh balik. Dia larutkan balik dalam air suling. Lepas tu dia turas balik tu baru penulinan. Okey, penguraian ganda 2 menghasilkan mendakan. Maksudnya garam tak larut. Okey, mana garam tak larut? Kita cek dekat hasil lah senang. Sebab dia beri persamaan kimia kan. Kita cek dekat hasil. Mana garam tak larut. Okey. Kupron karbonat larut atau tidak? Ni pada natrium larut. Kan? Kupron karbonat? Tak. Okey. Tak larut. Kupron 2 nitrat. Kalau sebut Larut. nitrat, semua larut. Argentum klorida. Garam klorida. Semua garam klorida larut kecuali PAH. PAH. So, ini ada A. Tak larut. Garam tak larut. Zinc sulfat larut kan? Jadi, 1 dan 3 lah penghasilan garam tak larut. So, kena pasti. Jadi, kalau awak tengok bahan yang dia guna, bahan larut dan larut. Ini pun larut dan larut. Okey, 1 dan 3. Okey, tindak balas antara barium klorida dan pelambun 2 nitrat menghasilkan pelambun 2 klorida dan barium nitrat. Okey, hasil dia pelambun 2 klorida. Larut atau tidak? Larut tak? Duk. Ni dah tolong ni sebenarnya ni. Tak larut. Yang ini barium nitrat hasilnya adalah larut. Jadi nak beritahu awak kalau diminta persamaan ion bagi tindak balas pemendakan ataupun
tindak balas penguraian ganda 2, kita akan tahu garam yang terhasil, PbCl2. Jadi untuk dapatkan persamaan ion, kita reverse balik. Ion apa tambah ion apa. So, akan dapat terus persamaan ion. Jadi ion Pb2 plus Cl minus. So, 2 lah kalau kita tulis persamaan dia. Mesti balance kan? Jadi jawapan dia B. Okey, kalau rujuk balik pada nota yang saya beri ni, dah pasti ada ke tak? Sama tak nota awak dengan nota saya ni? Awak ada tak hak ni? Gambar ni. Ada teacher. Ada? Mana saya nak cari? Garam tak larut. Tak ada ni, dah modify dah. Okey, jadi sebarang persamaan ion untuk garam tak larut, awak kena pasti garam tak larut tu apa, so awak reverse balik ion apa tambah ion apa supaya dapat garam ni. So dapat terus persamaan ion. Ini sebab kenapa larutan lain tu tidak ada ion, sebab yang larut tu dia akan matikan antara satu sama lain. Boleh faham? Pak ni? Maksudnya kalau awak ada garam kuprum karbonat. Kita tahu dah garam tak larut kita kuprum 2 karbonat. So dia minta persamaan ion. Jadi awak reverse balik. Ion apa tambah ion apa. So ion Cu2 plus dengan CO3 2 minus. So akan dapat persamaan ion directly. Okey, untuk garam tak larut. Okey, jadi bila menjawab soalan garam ni, awak kena banyak berfikirlah sikit. Sebab tu kena ingat larut tak larut tu. Tapi kalau dah banyak kali jawab, rasa macam mudahlah sebenarnya. Gitu. Okey, larutan X nitrat ditambah dengan table salt. Table salt ni apa dia? Table salt tu apa dia? Siapa tahu? Natrium klorida. Ya, natrium klorida. Jadi natrium klorida ni ditambahkan ke dalam satu larutan X nitrat. Didapati ada mendakan. Maksudnya ini tindak balas pemendakan untuk memastikan satu garam tak larut. Okey, lepas tu dia kata serbuk X. So X ni mewakili X di sini jugalah. Serbuk X ni ditambah dalam cuka. Didapati serbuk X ni tak melarut pun. Maksudnya tidak bertindak balas dengan asid. So X ni adalah logam lah kan? Mungkin logam tak? Tak bertindak balas dengan asid. So biasanya logam yang berada di bawah daripada hidrogen ataupun yang kurang reaktif. Jadi antara logam yang kurang reaktif ada dua kat sini. Kuprum dengan argentum. Jadi kalau ganti kat sini, ni ganti yang pertama argentum nitrat, X ni X nitrat ni digantikan dengan argentum nitrat tambah dengan table salt NaCl, so akan dapat AgCl tambah natrium nitrat. So AgCl ni larut atau tidak? Tak. Tak larut. Bila tak larut, dia akan ada mendakan. Okey, kita cuba kuprum. Cu NO32 tambah NaCl. So akan dapat CuCl2 tambah natrium nitrat. So 2. Okey, CuCl ni larut ke tak?
Larut. Kupram 2 klorida. Larut. Tapi kat sini kita nak suatu yang tak larut. Maka X itu adalah argentum. Macam mana? Setakat ni nampak macam mana jawab soalan garam ni? Mencabar tak? Cuba bagi pendapat anda. Mencabar tak jawab tajuk garam ni? Kadang-kadang macam Kada-kada. Sebabnya awak rasa mencabar sebab awak tak ingat kan? Tak ingat dia punya tindak balas. Memang kena fikir lama sikit. Okey, satu gas dia guna concentrated hydrochloric acid. Lepas tu concentrated ammonia. Maksudnya HCl tambah NH3. So akan dapat NH4 Cl1 sahaja. Jadi NH4Cl ini adalah sejenis wasap putih. Ni kalau baca baru jumpa. Dia gas kuning kehijauan ni merujuk kepada gas klorin. Gas kuning kehijauan merujuk kepada gas klorin. Biasa titisan cecair tak berwarna ni, ini merujuk kepada air. Kalau gas tak berwarna banyak, sama ada oksigen, hidrogen ataupun karbon dioksida. Okey, tapi wasap putih amonium klorida. Okey, lagi gas Q dialirkan ke dalam air lah ni. Dan ada ketah litmus merah kepada biru. So, bila merah kepada biru merujuk kepada alkali kan? Jadi maksudnya gas Q ni bersifat alkali. Yang kita belajar gas ni mungkin amonia. Memang ya pun jawapan dia. Kalau SO2 ni berasid. SO2 ni berasid. So ni dia ulang balik. Gas Q dimasukkan dalam hidrogen klorida dapat wasap putih. So recall balik pada soalan nombor 17 tadi. So wasap putih tadi NH4Cl. Okey, lagi. Pemanasan oksida P menghasilkan satu hasil tindak balas yang berwarna perang semasa panas, kuning semasa sejuk. Apakah ia? Plumbum. Plumbum oksida kan? Plumbum 2 oksida, perang semasa panas, kuning semasa sejuk, plumbum 2 oksida. Maka P. Jawapan dia P. Dia nak P saja. Dia tak oksida, dia nak P saja. So P adalah plumbum. Awak ada 3 warna yang awak biasa kena hafal dalam tu ZNO, PBO dengan CO. Okey, hak ni ada panas, sejuk. Hak ni ada panas, ada sejuk. Hak ni hitam. So, hak ni panas dia adalah kuning, sejuknya adalah putih. Plumbum oksida panasnya adalah perang, sejuknya adalah kuning. Jadi memang kena ingat dah ni 3 ni. 3 beradik ni. Okey. Penguraian plumbum 2 nitrat menghasilkan, dikoyak dah. Plumbum 2 nitrat ni menghasilkan plumbum 2 oksida, nitrogen dioksida dan oksigen. Nak tahu formula betul ke tak je. Ni O2. Ni NO2 kan? Tapi satu pun tak ada NO2. Saya rasa semua NO2 ni. Okey jawapan tu. Okey, hak ni PbO. Kenapa PbO2 berapa ni? Tak ada potong-potong. Tak ada belakang 2 ni, salah ni. 2 ni dekat nitrat, dekat nitrogen dioksida belakang. Okey, jadi plumbum 2 nitrat PbNO3 2. Jadi mana yang balance dia? Okey, dia 3 beradik ni jugalah maksudnya. Kalau penguraian dia. Plumbum 2 nitrat, zinc nitrat, kuprum 2 nitrat. So, bila dipanaskan akan dapat PbO
NO2, O2. Hak ni ZNO, NO2, O2. Ni CuO, NO2, O2. Dia tiga beradik ni serupa. Jadi balance dia pun sama. So, awak boleh ingat je lah balance dia. 2, 2, 4. Ni pun 2, 2, 4. Ini pun 2, 2, 4. Kenapa balance dia sama? Sebab semua ini melibatkan ion yang bercah positif 2. Dia tukar pala depan je. Jadi, jawapan dia C. So, betulkan balik tak ada 2 ni. Tambah 2 kat sini. Okey, boleh? Dia penguraian ni 1 garam nitrat. Satu lagi ialah karbonat. PbCO3, ZnCO3, CuCO3. So, dapatan dia PbOCO2, ZnOCO2, CuOCO2. Jadi, serupa je belakang. Dan warna dia merujuk pada hak atas ni. Memang kena ingat lah. Periksa masuk sokmo hak ni. Dia tak tanya garam penguraian yang lain. Okey, lagi ini adalah ujian. Ujian cation, ujian anion yang awak buat tahun lepas awak tergesa-gesa tu. Okey, menambahkan larutan natrium pada oksidasi hingga berlebihan. Mendakkan putih larut. Jadi yang mendakkan putih, kalau kita belajar bawah natrium hidroksida ni, kita ada 5. Ion kalsium, ion magnesium, lepas tu ion zinc, ion aluminium dan ion plumbum. Jadi kita bahagikan terus pada 2. Hak ni dengan hak ni. Semua ni mendakkan putih. So bezanya larut dengan tak larut. Jadi 3 ni ZAP. Zat larut. Kita ngapa gitu banyak. Ion zinc, ion aluminium, ion plumbum. Mesti larut. So 2 ni cam tak larut. Okey, memang awak kena nak dapatkan jawapan ni kena buat tubik ni. Jadi bila dia kata larut, so ada 3 kemungkinan lah. Z, A, P. Zinc ataupun aluminium ion ataupun PB. Okey, dia kata tambah amonia mendakkan putih larut. So bila pergi kepada amonia, okey. Bila pergi kepada amonia NH3, yang ada putihnya tinggal 4 saja. Mg, ZAP, Zn, aluminium, Pb. Kalsium tak ada dah. Tapi yang mana larut? Yang larut adalah Zn sahaja. Okey, dia perkecilkan lagi skop. Jadi, dia kata larut kat sini, Zn tu 2 plus. Okey, jadi kita boleh conclusion lah. Ion positifnya adalah Zn tu 2 plus. Okey, ujian ketiga ni adalah ujian part 2 ni ujian cation, ion positif. Yang ketiga ni ujian anion. So, tambahkan asid nitrik cair, beberapa titik arginten nitrat. Kalau bahan ni arginten nitrat, dia akan keluar argentum klorida. Garam tak larut mendakkan putih. Jadi, ion negatifnya adalah klorida. So, gabungan 2 ni, kita akan dapat zinc klorida. Okey, berapa kali awak mikir nak tubik jawapan zinc klorida tu? Berapa lapis? 3 lapis tak? 3 lapis baru tubik jawapan. Nak 1 markah je. Itu yang pelajar kadang tu aku tembak je lah. Tapi kalau tembak salah-salah lah. Jadi memang awak kena ingat lah. Ujian anion dan cation. Macam mana nak ingat? Kena rajin-rajin jawab soalan. Barulah kita recall balik. Kelas ni habis pukul berapa Pukul 10 ke 10.30?
10 suku je. Tak ada pilihan jawab pair tu. Okey, satu lagi soalan. Mengesahkan cation dan anion dalam sampel larutan amonium klorida. Bila sebut amonium klorida, maksudnya kita ada ion amonium, kita ada ion klorida. Jadi kalau awak merujuk balik pada nota garam awak tu, ni amonium amonium satu saja ujian dia, dengan mudahnya guna reagen Nessler untuk ion positif. Jadi jadual ni merangkumi ujian cation. Yang ada tanda raik ayatnya larut. Yang saya letak tanda raik tu bermaksud mendakan yang terbentuk tu akan larut dalam berlebihan. Jadi yang tak ada tanda raik tu maksudnya tidak larut lah. Mendakan yang terbentuk tu tidak larut. Jadi satu ujian untuk ion amonium iaitu reagen Nessler. Okey. Okey, jadi kata ion kita reagen Nessler, so ada dua pilihan jawapan. Ni dah. Okey, lepas tu klorida. Klorida, awak nak tahu klorida ni, awak kena ingat garam tak larut klorida. So salah satu adalah argintum klorida. Jadi kita kena guna suatu bahan yang ada argintum iaitu argintum nitrat. Jadi cari. Jadi B ni tak ada dah. Kan? Jadi ni ada argintum nitrat. Jadi jawapan dia A lah. Okey, satu lagi 23. Mendakan kunin bila ditambah kepada pelambon 2 nitrat. So pelambon nitrat ni tambah satu je bahan dia ialah kalium iodida. Sebab mendakan kuning kalau pada pelambon ni mesti pelambon 2 iodida. Jadi C. Ni ujian untuk kita boleh guna kalium iodida ni untuk uji ion Pb2+. Selain daripada kita guna natrium hidroksida ataupun amonia. Jadi kalium iodida ni khas untuk ion plumbum. Okey, ada duduk kat jadual ni. Ni. Untuk ion plumbum, ujian khusus dia selain daripada natrium hidroksida dan amonia, boleh guna kalium iodida. Yang pemerhatiannya mendakan kuning iaitu plumbum 2 iodida. Okey, boleh pergi satu sikit lagi. Ada orang nak tengok bola malam ni. Ada bola pula malam ni. Pihak-pihak malam ni. Rehat. Cikgu yang ajar kelas mana tah? Buat kelas pagi, budak tak masuk sebab tidur. Mengantuk tengok bola. Maka cikgu tu pun tukarlah kelas tu malam. Maksudnya pukul 8.30, pukul 8 gitu. Tak masuk juga kelas tu. Kenapa tak masuk juga? Tidur. Sebab apa? Preparation tidur untuk bangun tengok bola. Jadi agak bila cikgu tu boleh buat kelas untuk dia? Soalan payah nak jawab tu. Ini cerita kelas lain lah. Bukan tuju kepada awak dalam grup ni. Ada cerita kelas lain. Okey. 2 ujian ke atas larutan T. So dia kata tambah natrium hidroksida mendakan putih tidak larut. Kita balik semula tadi. Kalsium, magnesium. ZAP. 2 bahagian ke? So ni larut, ni yang tidak larut. Jadi 2 pilihan ni. Sama ada Ca2+ ataupun Mg2+. Okey, lagi dia tambah. Buat ujian kedua. Tambah amonia. Mendakan putih terbentuk dan tidak larut. Jadi bila pergi kepada amonia, dia dah tinggal Mg dengan ZAP. Hak ni je larut. Dah tadi hak ni memang tak ada dah. Maka tinggallah Mg. Jadi jawapan dia Mg2+.
Okey, setakat ni boleh nampak tak macam mana awak nak jawab tajuk ujian kereta ayun dengan anak ayun ni? Dia kalau yang ada warna mudah pula sebab Cu2 plus sasah tubik mendakan biru. Fe2 plus akan keluar mendakan hijau. Fe3 plus akan keluar mendakan perang. Maksudnya masing-masing. Tapi kalau yang 5 ketiayun ni semua mendakan putih. Cuma membezakan dia larut dan tidak larut dalam berlebihan. Jadi bila ujian pertama ni menyebabkan ada yang keputusan sama, maka berlakulah ujian yang kedua supaya skop pemilihan ion tu lebih kecil. Okey. Okey, soalan 25. Menyediakan gas amonia. So, gas amonia diuji dengan kertas limus lembap. So, bila sebut amonia, kita tahu dia ni bersifat alkali. Okey, antara berikut yang manakah betul? Mana kertas limus? Duduk mana kertas limus? Gas kalsium amonium klorida tambah kalsium hidroksida dipanaskan tubik gas amonia. Okey. Jadi kertas litmus kita berubah biru ke merah ke biru? Kalau alkali, Merah ke biru? merah ke biru. So kita cari merah ke biru. So hak ni tak lah. Hak ni tak lah. Sama ada hak ni ataupun hak ni. Jadi bahan Z ni apa dia? Soda kapur ke kalsium klorida kontang? Antara A dengan D. Okey, kalau nak mengeringkan gas supaya gas tu kering, kita akan guna kalsium klorida kontang. Biasanya soda kapur ni dia akan menyerap gas yang berlebihan. So sekarang ni kita nak kumpul gas. Jadi jawapan dia A lah lebih tepat. Supaya kita dapat gas yang tak lembap. Okey, 26. Seorang murid ingin mengenal pasti ketiayun yang hadir dalam larutan garam tambah natrium hidroksida mendapatkan perang terbentuk. Kalau perang, ion apa tadi? Saya beritahu. Ferron 3 plus. Fe3 3+. Apakah kaedah yang perlu dilakukan seterusnya dengan pemerhatian yang dijangkakan mengesahkan kehadiran keion itu? Maksudnya nak buat satu lagi ujian untuk Fe3+. Jadi Fe3+ ni dia ada ujian khusus. Okey. Jadi kalau awak tengok balik nota ni, ujian khusus untuk Fe3+ dengan Fe2+. Tapi ada satu yang dia tak masuk iaitu guna kalium okey. Satu lagi bahan selain pada dua ni, dia boleh guna kalium thiocyanat. So kalau guna kalium thiocyanat, dia akan tubik larutan merah darah. Merah seperti darah. Okey, tengok balik. Okey, ada kat sini kalium thiocyanat. So kalium manganat tak ada dah senarai tadi. So ni pun tak, ni pun tak. So C. Jadi awak boleh tambah dekat awak punya nota tu. Ke ada dah dekat awak punya nota kalium thiocyanat? Ada tak? Tak ada Tak ada boleh tambah Untuk Fe3+. Dia adik-beradik dia juga dah ni. Selain daripada kalium hexacyanuric 2, kita boleh guna juga kalium thiocyanat. So pemerhatian dia larutan warna merah darah.
So, tambahkan dekat awak punya nota tu. Okey, mendapkan putih larut dalam natrium hidroksida. Apa dia? Kebarangkalian dia tadi? Kita ada 3 kan? Cam dengan ZAP. So, cam tak larut, ZAP larut. So, Z ialah zinc, A adalah Al, P adalah plumbum. Jadi 1, 3 dan 4. Okey, untuk natrium hidroksida. Jadi keluarkan CAMX, kalsium magnesium tak larut, ZAP zap larut. Selagi cepat awak ingat. Okey, so saya rasa awak boleh dah apply untuk soalan lain ke? Tapi dia kena buat selalu lah, tak boleh lah. Baru ni belajar, bulan lepas pula baru tengok memang tak ingat lah. Okey, ada soalan? Ada soalan? Sebelum kita berhenti. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada, teacher. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39. Okey, tahniah kepada yang dapat menghadirkan diri pada malam ini. Kejap Okey, setakat itu sahaja. Esok kelas start ke? Okay. Okey, jumpa esok insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher.